Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam pertemuan yang lalu kita dah habis membincangkan dosa yang ke-47, iaitulah dosa kederhakaan isteri kepada suami atau yang dipanggil sebagai nusyuz. Kemudian dosa yang ke-48 iaitulah dosa gambar dan lukisan. Yang ni saya kira kita dah bincang dulu. Lama dah kita bincang sebelum kita masuk kepada bab-bab yang seterusnya berkaitan dengan gambar dan berkaitan dengan tulisan. Yang ni kita dah jelaskan apakah yang diharamkan sebenarnya pada gambar dan lukisan itu. Yang ni saya kira kita dah bincang dalam pertemuan kita yang lalu. Jadi insya-Allah malam ni kita akan masuk terus kepada perbincangan dosa yang ke-49, iaitulah dosa menampar pipi sambil meratap. Menampar pipi serta menangis melolong-lolong adalah satu amalan kaum jahiliyah apabila menghadapi kematian orang yang terdekat, seperti suami isteri, anak dan keluarga. Dan biasanya dilakukan oleh kaum wanita tanda ingatan kepada si mati dan cinta kepadanya. Jadi sebagai mukadimah, beliau menyebutkan tentang satu keadaan yang menyebabkan seseorang itu melakukan perbuatan yang dilarang. Apakah keadaan tersebut? Bila mana seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pula tidak ada ilmu bagaimanakah berhadapan dengan ujian dan musibah. Yang ini insya-Allah kita akan bahaskan. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyakkan pakaian dan menyeru dengan seruan kaum jahiliyah. Jadi pada zaman jahiliyah, bila berlaku kematian kaum kerabat, bila berlaku kematian orang yang dekat dan orang yang dicintai, maka kebiasaan golongan wanita, apa yang berlaku kepada golongan wanita tersebut, mereka akan meratap, mereka akan berguling-guling di atas tanah sambil mengoyak-ngoyakkan baju, sambil mengurai-uraikan rambutnya. Ini bagi wanita-wanita yang ada di zaman jahiliyah. Sebelum Nabi SAW datang berdakwah, menasihati mereka, memberikan panduan kepada mereka, itulah keadaan wanita-wanita yang ada pada permulaan Islam. Maka sebab itu permulaan Islam dulu, Nabi SAW tidak membenarkan bagi kaum wanita untuk ziarah kubur. Awal-awal Islam dulu, Nabi SAW melarang golongan wanita untuk ziarah kubur. Sekarang tak ada masalah. Kenapakah Nabi melarang wanita ini ziarah kubur dulu pada awal-awal Islam? Kerana sebelum daripada kedatangan Islam, keadaan wanita ini tidak terkawal. Jadi awal permulaan Islam, Nabi kata perempuan tak boleh ziarah kubur. Kenapa? Nanti kan dia akan meratap, dia akan bergolek-golek di tanah perkuburan. Maka setelah Nabi SAW berikan panduan kepada mereka apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu kita buat di saat diuji, diberikan ujian, diberikan musibah, diberikan dugaan yang besar oleh Allah, apa yang perlu kita buat. Lepas Nabi dah bagi nasihat, lepas dah beri tunjuk ajar kepada mereka, lepas golongan wanita pun dah boleh sabar, maka Nabi SAW membuka jalan atau peluang kepada wanita untuk ziarah kubur. Bahkan ziarah kubur merupakan salah satu di antara amalan yang dituntut untuk mendekatkan diri dengan Allah. Kerana bila sebut kematian, maka akan adalah dalam diri kita kesedaran bahawa kita apakah sudah cukup amalan dan bekalan kita ataupun tidak. Kerana hari ini guru kita meninggal. Siapa nama dia? Ustaz Ahmad Kamal. Hari ini meninggal dunia. Ustaz Ahmad Kamal ni duduk dekat dengan rumah saya di Sarjana Utama Sungai Buloh. Beliau ni sakit lama dah. Tapi bila dengar saja kematian, dia telah menjentik sebenarnya hati kita ini supaya ingat dengan kematian yang hari ini kena pada orang lain, satu hari kena pada kita.
Kan? Nah, bila sebut tentang kematian, maka apa yang kita nampak? Kita nampak apakah kita selamat ataupun tidak besok kalau kita mati. Kan? Jadi bila kita ingat pada itu, apa yang perlu kita buat? Menambahkan amalan, menambahkan bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semua itu hukumnya adalah haram menurut keputusan para ulama. Juga diharamkan mengurai-uraikan rambut atau merebang-rebangkannya, menempeleng pipi, mencakar-cakar muka, menyebut-nyebut adanya kecelakaan pada diri dan meratapi diri. Apa yang dimaksudkan dengan menyebut adanya kecelakaan diri? Maksudnya, kata mereka, yang orang jahiliah, dia menganggap bahawa bila ada saja kematian dalam keluarga, maka akan bermulalah episod kehancuran rumah tangga itu. Contoh, bila mana mati suami, maka anak dan juga isteri menganggap bahawa masa depan kita gelap. Pasal apa? Pasal suami ataupun ayah yang menjadi tonggak kepada sebuah keluarga, yang menyara, memberikan nafkah kepada anak isteri, tak ada, dah meninggal dah. Maka mereka menganggap bahawa ini adalah satu buah perjalanan, bermulanya perjalanan gelap bagi zaman hidup kita. Maksud begitulah anggapan-anggapan orang-orang jahiliah. Walhal dalam Islam itu sangat dilarang. Dalam Islam, berputus asa, menganggap sial, ini adalah perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi semua itu hukumnya adalah haram menurut keputusan para ulama. Daripada Ummi Atiyah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil baiat daripada kita agar tidak akan meratapi diri. Ini janji para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ifnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fil ansab wan niyahatu 'alal mayyit." Dua perkara yang menjadi kebiasaan bagi manusia, yang apabila keduanya itu ada pada diri manusia, maka kufurlah mereka. Yang dimaksudkan kufur ni bukan keluar Islam, tidak. Tapi yang dimaksudkan dengan kufur ni, kita andaikan yang pertamanya, zakallahu khair. Jadi yang pertama yang dimaksudkan dengan kufur ini adalah kufur yang kecil. Apa nak kufur yang kecil? Kufur yang kecil ini melakukan maksiat kepada Allah. Itu maksud kufur yang kecil. Yang keduanya, perbuatan meratapi kematian. Salah satu di antaranya adalah boleh menyebabkan kepada berlakunya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana boleh berlaku kufur? Contoh, satu orang bila diuji oleh Allah dengan kematian isteri dia yang tercinta, contoh, kan, isteri dia mati. Ataupun orang biasa, orang lelaki tak kisah, kan, dia tak ada masalah. Biasanya yang berlaku bagi pihak wanita, contoh suaminya meninggal, maka apa yang berlaku, dia akan meratap, dia akan memberontak sebab kematian suami yang tercinta. Maka perbuatan meratap itu nanti boleh merosakkan iman dan akidah dia. Kenapa? Orang yang meratap, dia tak sedar apa perkataan yang akan keluar daripada mulut dia. Akhir sekali akan sampai peringkat dia akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya soal meratap, setiap ujian yang Allah berikan kepada manusia, ada ujian itu menaikkan martabat dan darjat seseorang, ada ujian itu menjatuhkan kedudukan, bahkan membahayakan orang tersebut sehingga dia boleh keluar daripada Islam. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru an yakuna kufra, hampir-hampir orang yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan dia akan jadi kafir. Mana ujian tu, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang seseorang itu dia menjadi tinggi iman dan darjatnya di sisi Allah. Dan ada orang yang bila Allah uji dia boleh merosakkan dia. Kenapa Allah bagi dia ujian sampai merosakkan iman dia dan akidah dia? Tidak lain dan tidak bukan kerana dia tidak ada ilmu. Kan? Kalau dia ada ilmu, dia tahu apa kebaikan kalau aku memberontak. Contohlah, contoh tuan-tuan, kita balik daripada pejabat pukul 4.30, pukul 5 atau pukul 5.30. Waktu tu jalan sangat teruk jam dia, kan? Tambah pula hujan, tambah pula ada lori terbalik, kan?
tengah tak apalah, kita pun sabarlah. Macam mana nak buat kan, hujan, kemudian orang balik kerja, kemudian dengar info terbaru daripada Sinar FM bagi tahu depan tu ada lori tu balik. Tak apalah, kita sabar ajalah, nak macam mana kan. Okey lagi lah. Tapi di saat Allah uji, ada orang yang ganggu kita, ganggu laluan kita, kita dah tunggu lama kan, nak boleh sampai ke, nak boleh lepas daripada lori terbalik itu, lama jugalah tunggu kan, daripada pukul 4.30 lah 6.30 tak sampai-sampai lagi, tiba-tiba ada kereta yang potong queue. Agak-agak apa perasaan kita masa itu? Marah kan. Kita akan mungkin sampai ke peringkat kita akan maki hamun dia kan, ke segala macam haiwan dalam zoo semua kita sebut kan. Tapi kalaulah seandainya kita fikir balik atau kita renungkan seketika, apa kebaikan dan manfaat untuk kita sebenarnya kalau kita buat macam tu? Apa kebaikan dia? Kan? Tak ada kebaikan langsung, kan? Tapi kalau sebaliknya kita tahan dan kita sabar, apakah kebaikan yang kita akan dapat? Banyak. Kan? Kalaulah kita memberontak, kita marah, kita hon daripada mulut, dah 15 minit hon tak berhenti pasal marah punya pasal. Keluar, buka tingkap, keluarkan tangan, tunjuk jadi tengah pula. Marah kan, marah. Apa kebaikan yang kita boleh dapat? Itu hanya semata-mata kerana keinginan nafsu dan juga syahwat. Kita marah semata-mata. Tapi kalau kita fikir balik, apa yang aku dapat sebenarnya kalau kita buat macam tu? Tak ada apa-apa. Kan? Tapi ingat, kalau seandainya kita dah marah, kita dah maki, kita nak menghemburkan kata-kata yang kesat, dah 10 minit baru kita boleh diam. Aku boleh sabar. Tapi yang tadi tu dah habis maki hamun dah. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, itu tidak lagi dinamakan sabar. Kerana sabar itu kata Nabi SAW fi sadmatil ula. Satu kisah. Ketika Nabi SAW lalu depan satu orang perempuan yang sedang meratap atas kematian anak dia. Seorang perempuan ni duduk kat kubur, dia nangis, dia meratap, bukan nangis biasa. Kalau nangis sedih menitis air mata itu tidak salah. Bahkan Nabi juga pernah menitiskan air mata di saat anaknya meninggal, di saat cucunya meninggal. Itu Nabi SAW pernah menangis. Tapi yang berlaku pada perempuan ini, dia meratap, dia pukul-pukul tanah, dia mengeluarkan kata-kata, ya Allah, kenapa anak aku, ya Allah, anak orang lain ramai lagi ni, anak aku seorang tu lah ya Allah yang kau ambil. Dah lah anak dia ada seorang tu je, yang tu pun yang meninggal. Anak orang lain 11-12 orang anak kan, seorang pun Allah tak ambil. Contoh kan, dia keluarkan kata-kata yang begitu, menyalahkan Tuhan, tak puas hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW pun bagi tahu kat dia. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu sabar dan bertakwa kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Isbiri wattaqillah, sabarlah dan bertakwalah kepada Allah. Apa kata perempuan tu? Perempuan tu tak tahu yang datang tu adalah Rasulullah. Dia kata apa? Dia kata lah, kau cakap boleh lah, kau tak kena boleh lah kau cakap macam tu. Macam biasa kita macam tu lah kan. Bila kita Allah uji kita menangis, orang kata sabar boleh lah, sabar kau cakap senang lah, bukan kau yang kena, aku yang kena tau. Jadi perempuan tu kata macam tu. Dia tak tahu yang datang itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi pun tak apalah, Nabi teruskan berjalan. Lepas dia kata, kau tak kena, tak apalah. Aku kata sabar, bukan kau kena, aku yang kena. Rasulullah pun tak apalah, baliklah. Maka orang pun bagi tahu kat dia, bagi tahu kat perempuan tu, kau tahu tak siapa yang datang tadi itu? Itu Rasulullah. Barulah sedar Rasulullah ke? Maka cepat-cepat dia jumpa dengan Nabi SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, innamas sabru fi sadamatil ula au kama qala. Sesungguhnya kesabaran itu fi sadamatil ula, pada hentakan dan jentikan yang pertama. Jadi yang namanya sabar, bila datang saja ujian, pada pukulan yang pertama kita terus tahan, tak kata apa-apa. Tahan. Walaupun hatinya sakit, walaupun sedih, walaupun maknanya memang betul-betul pedihlah menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia boleh tahan. Kan? Mulut tak mengeluarkan kata-kata yang tak elok.
perbuatan, tidak mengeluarkan perbuatan yang tak elok, itu yang namanya sabar. Tapi kalau dah 5 minit dah maki hamun, dah 5 minit habis pintu rumah ditumbuknya pecah habis contohnya kan, maka barulah dia boleh tenang lepas setengah jam atau lepas 2-3 hari baru boleh bertenang. Maka ini tak dinamakan sabar. 2-3 hari lepas dia satu hamba Allah, satu orang hamba Allah ni dia bagi tahu, Ustaz, anak saya baru ni meninggal. Anak dia meninggal. Tak baru ni lah, lama jugalah dia kata meninggal. Anak dia ni ada masalah apa tak tahulah, tapi dia kata ada masalah. Dia OKU lah, senang. Umur anaknya 40 tahun meninggal. Dia kata anak dia ni yang dijaga sungguh, dia jaga sungguh-sungguh. Kan? Walaupun anak ni OKU tapi dia jaga sungguh-sungguh, dia jaga dengan penuh kasih sayang. Jadi bila satu hari dia meninggal, dia kata tak tahu sebab apa meninggal kan. Pasal dia tengok elok sebelum dia keluar, dia kata pukul 11 tu kot, dia kata keluar rumah anak masih dalam keadaan okey, sihat dan masalah. Pukul 1 tu dia balik, anak dia dah meninggal. Dia tak tahu apa sebab anak dia meninggal. Tak apalah. Hari pertama atau waktu dia dapat tahu anaknya Allah uji dia dengan kematian anak dia boleh sabar. Ustaz, tak apa Ustaz, waktu tu saya redha. Tapi lama kelamaan dia datang. Mana datang rasa sedih, datang rasa macam tak mampu nak sabar. Dia datang selepas daripada berlakunya kejadian tu. Mana hari kejadian okey, dia kata dia boleh redha, dia boleh sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari yang kedua masih boleh tenang. Hari yang ketiga, hari yang keempat. Jadi makin hari dia makin datang, kan? Rasa payah nak tahan sabar, rasa tak redha pun ada kadang-kadang tu. Jadi dia kata, macam mana saya nak buat Ustaz? Dia kata waktu kejadian tak ada masalah, okeylah, itu yang namanya sabar tu, pasal dia boleh tahan. Tapi lama-kelamaan datang hati ni rasa teringat, bila teringat kat dia jadi macam tak boleh tahan. Jadi saya tanya dia, kan, macam mana pakcik boleh ingat anak tu? Pasal ada orang yang ingatkan ke? Dia kata anak-anak apa nama ni, jumpanya kawan tanya, kan, kawan tak tahu, kan, kawan tak tahu bahawa anak dia tu dah meninggal. Maka kawan tanya, kan, macam anak kau tu macam mana, kan, keadaan dia sihat tak apa semua. Bila orang tanya tu, dia jadi ingat balik ke anak tu. Maka sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Islam mengucapkan takziah itu hanya 3 hari sahaja. Lepas daripada itu tidak lagi digalakkan. Kenapa? Kerana lepas daripada itu mengingatkan balik orang yang menerima ujian dan musibah tadi itu. Katalah contoh, kan, pada hari yang ke-7 contoh, seorang perempuan suami dia meninggal, ataupun kita anak meninggal contoh. Orang datang takziah, kan, pasal meninggal, minta maaf lah saya tak dapat datang. Dia ingat balik tak kat anak dia? Hari pertama dah sedih dah, hari kedua sedih dah, hari ketiga dah kurang, hari keempat dah kurang, hari yang ke-7 dah okey dah. Dah boleh normal balik hidup dia. Tapi datang orang bagi tahu, kan, datang orang ziarah dia, minta maaf lah saya tak sempat nak datang hari itu. Takziah lah, mudah-mudahan anak jadi anak yang besok tunggu mak ayah dekat pintu syurga. Mudah-mudahan suami kamu diberikan tempat yang baik bersama dengan salihin. Hari yang ke-7 kita ingatkan balik macam tu. Apa perasaan orang yang terima ujian dari itu? Dia akan sedih balik, kan? Maka kalau pun kita tak boleh nak datang ziarah, kita tak sempat datang ziarah dia, tak payah kita sebut macam tu. Kenapa? Kerana yang kita sebutkan tadi, dia akan berlaku macam tu, kan? Orang yang menerima ujian tadi dia akan sedih kembali. Tak payah sebutlah. Mana dah habis cerita dah. Lepas 3 hari tak payah cerita lagi pasal mati dah. Tak cerita kat dia. Pasal apa? Nanti akan datang kesedihan balik kepada orang yang tadi itu. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuk wanita yang meratapi dan mendengarkan ratapan diri itu. Sebenarnya ulama ada juga bahaskan tentang bagaimana hukum seseorang yang menunjukkan alamat kematian. Bila ada mati semua pakai baju hitam, kan? Bila ada mati semua pakai songkok lilit warna putih, kan? Bila ada orang mati pakai macam itulah, kan?
Jadi ulama mereka membahaskan hal ini dan kata ulama ini adalah satu perbuatan yang haram. Kenapa perbuatan yang haram? Karena ia menunjukkan rasa tidak puas hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang berlaku hari ini saya tak mengatakan itu haram kerana saya tak tahu apa sebab mereka buat, kan? Cumanya ulama sebut kalaulah kita menunjukkan sesuatu macam tak redha dengan Allah Subhanahu wa taala, kata mereka termasuklah pakai baju hitam. Kenapa nak pakai baju hitam bila berlakunya kematian? Kenapa nak kena lilit putih songkok bila berlaku kematian, kan? Mana itu persoalan-persoalan kita yang bertanya, kan? Mana kalau ada sebab yang menghalalkannya silakan. Tetapi apa yang ulama sebut bahawa ini adalah satu perbuatan yang diharamkan. Kenapa? Kerana menunjukkan seakan-akan tidak redha dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada Abu Burdah pula mengatakan bahawa pernah Abu Musa al-Asy'ari sakit hingga pingsan di atas ribahan isterinya. Wanita itu kemudian menangis sambil merintih-rintih, sedang Abu Musa tidak dapat berbuat apa-apa. Maka setelah ia sedar, ia lalu mengatakan, aku tidak bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilarang oleh Rasulullah, iaitu beliau melarang ratapan, mencabut-cabut rambut serta mengoyak-ngoyakkan pakaian. Ini jelas Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berlepas diri daripada perbuatan isteri dia yang telah melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada An-Nu'man bin Bashir mengatakan bahawa sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu pernah pingsan hingga saudara perempuannya meraung-raung menyebut keutamaannya sambil berulang-ulang berteriak, aduh bagaimana ini, aduh bagaimana itu. Maka apabila Abdullah sedar semula, lalu ia mengatakan kepada saudara perempuannya, setiap apa yang kau katakan tadi melainkan akan dikatakan kepada aku, apakah benar engkau begini, engkau begini. Mana ini jelas menunjukkan bahawa perbuatan itu juga ditegah oleh para sahabat. Dalam sebuah hadis yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih. Apa kata Rasulullah? Mayat itu disiksa di dalam kuburnya lantaran ratapan orang ramai ke atasnya. Maknanya kalau seandainya seseorang perempuan itu kematian suami, maka dia meratap atas kematian suami. Suami dah mati dah, duduk dalam kubur dah, kena azab tak? Kata Nabi SAW, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Mayat yang ada dalam kubur akan diazab oleh Allah dengan sebab niyahah. Apa niyahah? Ratapan daripada orang-orang yang ditinggalkan tadi itu. Maknanya kalau kita sayangkan suami, jangan meratap. Kalau betul kita sayang, kata isteri, suami meninggal, sedih tak sedih, kan? Maka dia meratap, nangis tak ada masalah. Yang salah tu meratap. Apa nak meratap? Dia meraung-raung, dalam bahasa kita meraung-raung, bergolek-golek, habis pinggan-pinggan semua dipecahkan. Saya tahu. Apalagi yang diharamkan bagi seseorang bila kematian, mengeluarkan kata-kata yang tak elok. Contohnya menganggap sial hidupnya selepas kematian seseorang. Ayah dia mati, tak tahu macam mana kita nak hidup lagi. Suaminya mati, tak tahulah anak-anak ni nak sekolah, anak baru je masuk sekolah, suami mati. Habislah gelap masa depan anak-anak, gelap masa depan kita sekeluarga. Maka itu juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan tadi itu yu'adzabu bima niha alaihi, mayat dalam kubur itu diazab. Mana kita pula, contoh kita. Mesti kita tanya, dia yang buat salah, pahala aku pula yang kena azab, kan? Isteri yang buat salah. Contoh, bila kita mati nanti, na'udzubillah, kan, katalah satu hamba Allah dia mati, maka isteri dia meratap atas kematian suami, ataupun dia mengeluarkan kata-kata yang tak redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, patutnya suami aku yang tak pernah tinggal sembahyang jemaah, tapi kenapa dia sakit tak sembuh-sembuh, kan? Orang yang tak solat, yang tak jaga aurat, yang zakat dia tak bayang, tak puasa, yang tak beriman lah contohnya, dia tak sakit-sakit pun sihat je dia. Kenapa suami aku yang sembahyang jemaah tak pernah tinggal, baca Quran tak pernah tinggal, akhir dia sakit sampailah membawa kepada kematian. Ya Allah, pasal apa dia? Ya Allah, contohkan contoh.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi suami ni mungkin sebelum dia mati dia tertanya-tanya, apa hal dia pula yang kena? Yang meratam tu isteri dia. Yang tak puas hati dengan Tuhan tu isteri dia, bukan dia. Kan kenapa dia yang kena? Macam orang kata, suami itu akan menanggung dosa isteri besok kalau isterinya buat salah. Betul tak? Betul lah. Suami akan tanggung isterinya kalau isterinya tak tutup aurat, isterinya tak sembahyang, isterinya tak jaga pergaulan. Ayah akan menanggung dosa anak, ayah menanggung dosa isteri. Jadi betul ataupun tidak soal menanggung dosa ni, maka jawapan kita betul, tetapi ada pencerahan dia. Ayah ni akan menanggung dosa anak. Kalau anak buat salah, pasal ayah pula yang kena, yang buat salah anak. Yang tak pakai tudung anak, yang tak sembahyang anak, pasal ayah yang kena pula. Maka jawapan dia, ayah ni akan diazab oleh Allah kalaulah masa hidup dulu dia tak pernah didik anaknya dengan baik. Mana kita hari ni, kita masih hidup, masih ada peluang untuk kita betulkan cara hidup kita, cara kita menjadi ayah yang betul. Nasihat anak. Ustaz, anak dah menikah dah Ustaz, dah ada anak dia, maknanya kita dah ada cucu dah. Jadi tak jadi pandai-pandai dia tak, kita punya tugasan. Kita kena bagi tahu nasihat ni sampailah kita mati. Kalau ini yang dilakukan oleh seorang ayah, bila dia mati anak masih melakukan maksiat atas dunia, ayah tanggung tak dosa anak? Dia tak tanggung dah. Tapi kalaulah dia tak nasihat anak, dia buat tak tahu, pandai-pandailah dia kan, dia aku, maka ayah seperti inilah besok kalau anaknya hidup dengan maksiat, dia akan tanggung dosa anaknya dalam kubur. Begitu juga dengan suami dengan isteri. Suami yang menanggung dosa isteri kalau dia tak pernah nasihat isteri dah. Awak pergi kerja ni pakai yang ketat-ketat ni tak boleh, Islam larang. Suami mati, tanggung tak dosa isteri dia? Tak. Tapi kalau suami tak pernah nasihat pun isteri dia, nak pergi kerja, awak pergi kerja, abang I pergi kerja, pakai yang macam tu kan, ketat-ketat dia. Jadi pakai yang tidak betul syariah lah. Kita pun biarlah itu kerja dia kan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka suami seperti inilah yang akan tanggung dosa isteri dia. Begitu juga mayat yang menanggung dosa atas ratapan isteri ataupun anak-anak dia. Bila mana si mati masa dia hidup, dia tak pernah nasihat isteri anak-anak dia. Dia tak pernah berikan didikan agama kepada isteri dan anak-anak dia. Dia tak pernah bawa isteri anak-anak dia datang mengaji. Kan? Memang tak sebab dulu mengaji sekolah orang putih contohnya kan. Tak adalah bincang tentang sabar, tak ada bincang tentang kematian, tak ada. Maka bila dah ada waktu macam ni, bawalah isteri datang ke masjid, sekurang-kurang mereka tahu bahawa apa yang halal, apa yang haram. Tapi kalau kita suami tak buat yang demikian, kalau isteri kita melakukan salah setelah ketiadaan kita, agak-agak selamat tak kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Pasal dulu katalah sama-sama sekolah orang putih lah contoh kan, yang tak ada langsung bidang agama dalam tu. Jadi bila dah tu ni agak ada kesedaran sikit lah, start sembahyang pun dah start berjemaah, Quran pun dah mula belajar. Tapi dia yang isi dia macam mana? Isi dibiarkan di rumah kan. Soal sembahyangnya betul tak betul, dia buat tak tahu kan. Soal auratnya bagaimana, dia tidak kisahkan hal tersebut. Bagaimana keadaan isterinya tentang agama dia tak ambil kisah benda itu. Kalaulah kita mati nanti, maka isteri melakukan salah atas kecuaian kita, maka kita akan menanggung azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyahzubillah. Jadi dikata daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yamutu fayaqumu bakihim fayaqul wa sayyidah wa jabalah wa kadza wa nahwu dzalik illa wakala bihi malakan yalhizanihi ahakadza kunta." Setiap orang yang mati, lalu berdirilah orang di sisinya menakisinya dengan mengatakan, aduhai tuan, aduhai gunung, aduhai begini dan begitu. Mana dia merungut atas kematian seseorang. Melainkan akan ditugaskan dua malaikat untuk menjotosnya sambil mengatakan, apakah benar engkau begini dan begitu? Jadi maknanya besok malaikat akan
akan bertanya kepada kita tentang tanggungjawab kita atas dunia dulu, apakah kita buat ataupun tidak, kan? Apakah kita fahamkan mereka? Contoh, kalau diuji oleh Allah, hendaklah sabar. Didik tak isi anak-anak begitu? Kalau didik, kita selamat. Tapi kalau tidak, maka besok kita akan berhadapan dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalu min qatiranin wa dir'un min jarbin. Wanita yang suka meratapi orang mati, jika tidak bertaubat sebelum mati, maka nanti di hari kiamat ia akan diberikan pakaian dari benda cair yang panas serta baju besi yang menggigitnya, yakni menyeksanya. Jadi apa kata Nabi SAW? Seorang perempuan ataupun siapa-siapa saja yang meratapi atas kematian, maka besok akan diberikan pakaian yang diperbuat daripada cairan timah. Mana timah ni dia keras, bila dicairkan maknanya apa? Dia panas. Maka itu pakaian yang akan dipakaikan bagi orang-orang yang tidak redha ataupun orang-orang yang meratapi atas kematian. Ini mungkin jarang berlaku di tempat kita, tapi kita boleh tengok di negara Arab, kan, masih begitu, kan? Walaupun orang Arab ni Nabi turun ke atas mereka, kan, Nabi turun dalam bahasa mereka, tapi tidak bermakna mereka ni lebih baik daripada kita. Kenapakah? Sebab Allah utuskan Nabi ni kepada bangsa Arab. Mana Allah utuskan Nabi ni daripada kalangan orang Arab, kerana orang Arab ni dia payah nak dididik, dia keras kepala, kan? Maka biasalah kita jumpa di tempat saya belajar dulu di Indonesia, bila ada kematian, dia akan, mana perempuan ni, perempuan, maknanya kalau suami dia mati, isteri, kemudian anak-anak, kemudian kaum kerabat dia akan kumpul satu rumah, sambil tu dia akan buat satu bunyi dia apa dia? Oh, itu orang Arab, kan? Ramai-ramai itu bukan seorang. Kalau sampai kada sampai malam pun kita, pahal orang ni, kan? Rupanya itulah antara pesta dia. Pesta bila mana ada berlaku kematian, orang ramai kumpul, perempuan bukan duduk senyap, sambil-sambil duduk, dia macam tu lah, macam dia sambil-sambil duduk, tudung dia buat begitu, kan? Jadi ini masih ada daripada kalangan orang Arab. Sini mungkin alhamdulillah kita ni orang Melayu, orang yang mudah sabar, kita orang yang mudah redha. Baik. Innama nuhitu an sautaini ahqamma. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, ini kita sebutkan tadi, innaha nuhitu an sautaini ahmaqaini fajiraini sautu inda naghmatin walahwin wala'ibin wa mazamiri syaitan wa sautun inda musibatin khamshin fi wujudin wa syaqqin fil juyub wa rannati syaitan. Hanya saja aku dilarang dari membuat dua suara yang bodoh lagi mendatangkan dosa, yaitu yang pertama suara dendangan yang membawa kelalaian hati, dan permainan juga serulingan syaitan. Mana nyanyian-nyanyian wanita yang menyebabkan manusia itu jadi laka. Yang kedua, suara yang dicetuskan dari sebab ditimpa musibah, kecelakaan dengan mencakar muka, mengoyak-ngoyakkan pakaian. Ini yang kita sebutkan tadi, kan? Kumpul ramai-ramai, jadi ini orang Arab, kan, kebiasaan orang Arab begitu. Nauzubillah. Dan berkata Al-Hasan pula, dua suara adalah mendatangkan kutukan, iaitu suara seruling dan suara tangisan penuh rintihan ketika ditimpa kecelakaan. Jadi maknanya, tuan-tuan, ringkasnya bahawa menerima ujian dan musibah itu adalah semua orang dapat. Mana ujian dan musibah tak ada seorang pun yang terkecuali. Cumanya dalam Islam, dalam agama kita, ada satu yang diperintahkan ketika mana menerima ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah dia? 3. Yang pertamanya sabar, yang keduanya redha, dan yang ketiganya syukur. Ini kita cerita tentang musibah. Seseorang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sabar, lagi bagus redha, lagi bagus syukur. Musibah pun syukur ke? Maknanya suami mati, syukur, alhamdulillah.
Isteri mati, syukur, alhamdulillah. Macam tu ke maksud dia? Baik. Yang pertama kita ambil maksud sabar. Apa makna sabar? Sabar ni, bila Allah bagi ujian, hati dia sakit. Hati dia pedih. Berat menerima ujian dan musibah. Tapi dia tahan mulut tak cakap yang tak elok, tahan perbuatan daripada tindak yang bukan-bukan. Itu namanya sabar. Walaupun hati dia pedih, tapi sekurang-kurang dia tak cakap yang tak elok. Dia tak menyalahkan, ya Allah, pasal apa aku ya Allah? Kenapa aku ya Allah? Kenapa bukan orang lain ya Allah? Mana itu, kenapa dia jadi macam tu? Kerana dia sangka buruk kepada Allah. Jadi maknanya, orang yang hatinya sakit, pedih ketika mana menerima ujian dari Allah, tapi dia tahan mulut tak cakap yang tak elok, tahan perbuatan tak buat yang tak elok, paling-paling tidak dia ketuk meja, maka orang yang seperti ini dia panggil orang yang sabar. Tahan mulut, tahan perbuatan, walau hatinya sakit dan pedih. Satu. Kemudian yang kedua dipanggil sebagai redha. Apa makna redha? Redha ni aman, tenang. Bila Allah bagi ujian, hati dia tenang. Bila Allah bagi ujian, hati dia aman, dia tak sakit, dia tak pedih dengan ujian. Ada ke orang macam tu? Ada. Bagi orang yang bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenang dan aman. Maka orang seperti ini orang yang dipanggil makam redha. Makam dia makam redha. Maka makam yang pertama tadi itu adalah makam orang yang sabar. Sabar hukumnya adalah wajib. Mana setiap orang yang Allah bagi ujian, maka haram baginya mengeluarkan kata-kata yang tak elok, haram mengeluarkan perbuatan yang tak elok. Maka hati sakit itu tidak berdosa. Hati pedih di saat menerima ujian dan musibah dari Allah itu tidak berdosa. Tetapi kalaulah hati dia tak sakit, hatinya tak pedih di saat menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tambahan pahala Allah bagi kat dia. Sebab apa? Dia sudah sampai makam yang lebih tinggi, dipanggil makam orang yang redha. Tapi makam yang paling tinggi, orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takkan ujian pun syukur pula. Baik. Kenapakah ada orang yang syukur dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Jawapan dia, kerana dia bersangka baik kepada Allah. Setiap apa yang Allah bagi mesti ada kebaikan. Contoh, bila Allah bagi nikmat sihat, kita syukur tak? Syukur. Bila Allah murahkan rezeki kita, syukur tak? Syukur. Kenapa kita syukur? Kerana ada kebaikan di situ. Bila Allah bagi ujian, bila Allah bagi musibah, syukur tak? Tak syukur. Kenapa tak syukur? Kerana kita tak nampak kebaikan dalam ujian. Tapi orang yang mendalam penglihatan dia, pandangan dia, dia nampak setiap musibah walaupun berat macam mana pun tetap ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada kebaikan. Kan? Maka bila mana dia sedar dan yakin ada kebaikan dalam ujian dan musibah, maka datang tak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukur. Kan? Sebab itu kata ulama, makam yang paling tinggi di saat seseorang itu diuji oleh Allah, dia akan katakan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Bukan makna dia seronok atas kematian tu, tetapi dia syukur dengan sebab Allah berikan kebaikan yang ada di sebalik ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagi tadi itu. Kan? Sebab apa? Bagi dia, kalaulah tak ada ujian, maka barangkali Allah Subhanahu wa taala biarkan aku dalam dosa. Kerana di antara salah satu sebab Allah bagi ujian, apa tujuan dia? Allah nak ampunkan dosa kita. Sekarang kalau kita Allah bagi pilihan, sama ada kita mati bawa dosa atau mati Allah hapuskan dosa atas dunia, kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih yang mana? Contoh, kita mati bawa dosa, ataupun kita mati ada dosa sebelum mati, tetapi Allah Subhanahu wa taala bagi pilihan, kau nak tak aku ampunkan dosa atas dunia? Tuan-tuan nak pilih yang mana? Katalah, saya bagi contoh yang saya ulang balik soalan dia. Katalah kita orang yang berdosa, memang kita ada dosa pun, maka Allah bagi pilihan, sama ada dosa kau yang ada ni kau mati kau bawa sampai kau mati, ataupun dosa yang kau ada ni aku padamkan sebelum kau mati. Tuan-tuan, kita nak pilih yang mana? Kita akan pilih kalau boleh padamlah sebelum kita mati. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala padamkan dosa kita? Kata Nabi SAW, dengan ujian dan musibah yang Allah bagi. Maka dah masuk waktu ke?
Nah, kita beri lalu untuk azan seketika, kemudian kita sambung sekali lagi insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. محمود اليسد إنك لا تخلف الميعاد. Baik, kita sambung sekali lagi insyaAllah. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melihat putranya Ibrahim yang sudah dekat waktu ajalnya.
Lalu kelihatan air matanya berlinang kerana sedih. Maka berkata Abdul Rahman kepadanya, engkau pun wahai Rasulullah menitiskan air mata. Lalu Nabi SAW pun menjawab, hai putra si Auf, ini Abdul Rahman bin Auf, ini adalah air mata rahmat. Kemudian beliau pun bersabda, innal ayna latadma' wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya air mata akan menitis sedang hati ini sungguh sedih. Namun kami tidak akan mengatakan selain apa yang diridai oleh Allah. Dan sesungguhnya kami dengan bepergianmu hai Ibrahim adalah sangat-sangat sedih. Jadi hadis ini menyebutkan bahawa tidak salah untuk kita menangis dan menitiskan air mata selagi mana hati kita boleh terima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Walaupun menangis, walaupun kita sedih, maka tetap mulut kita jaga. Kan kita tak menyalahkan Tuhan, bahkan tetap kita mengatakan aku insya-Allah mudah-mudahan boleh sabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada anjuran di dalam agama kita, kalau seandainya ada di kalangan teman kita yang diuji oleh Allah, maka hendaklah kita menggembirakan mereka. Contoh bila kawan kita Allah Subhanahu wa taala uji, maka apa yang perlu kita buat? Maka ucap takziah kepada dia. Apa ucap takziah? Mendoakan yang terbaik untuk dia. Maksud dia, kita jumpa dengan dia, kita bagi tahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan suami kamu bersama dengan orang yang saleh, bersama dengan para syuhada, orang-orang yang salihin, bersama dengan para anbiya, mudah-mudahan insya-Allah. Maka ucapan itu tenang tak hati si isteri ni? Mudah-mudahan tenang. Pasal itu suami yang tercinta. Maka bila didoakan supaya suami yang tercinta itu diberikan tempat yang lebih baik nanti di dalam syurga, sudah tentu menghibur hati suami, menghiburkan hati si isteri tadi itu. Manakala dilarang keras bila mana kita menambahkan masalah pada keluarga si mati. Contohnya, contohkan bila berlaku kematian, maka ada, mungkin tidak berlaku di tempat kita lah, tapi kalaulah ada berlaku, kalau boleh elakkan. Sebabnya ada di sebuah tempat, waktu saya di Kedah dulu, bila ada kematian, satu adat yang tak elok tu bila bagi duit itulah, itu yang kalau boleh tempat kita jangan buatlah kan. Daripada duit keluarga si mati itu diberikan kepada orang yang solat jenazah. Itu di tempat kita tidak berlaku, tapi di Kedah banyak berlaku begitu. Dan yang keduanya, yang bagusnya pula ada satu tempat disediakan tabung. Ditulis itu tabung untuk keluarga si mati. Tabung, tak silap lebih kurang macam tu lah. Tabung untuk kenduri arwah si mati, lebih kurang macam tu lah maksud dia. Maknanya orang faham tabung tu ditubuhkan untuk membantu keluarga si mati buat kenduri. Sebab keluarga si mati memang dia bahagia dengan adanya kenduri, kan? Sebabnya bila mana berlaku kematian, dia kan rasa sunyi, kan suami dia dah mati. Tapi bila dia buat kenduri, maka itu saya kata ada sudut yang baik yang perlu kita lihat di situ. Bila dia buat kenduri, ada kawan-kawan datang ucap takziah, doakan untuk suami dia. Jadi terhibur tak? Terhibur, kan? Itu anjuran dalam Islam. Cuma yang kita nampak sisi buruk tahlil itu mungkin sebenarnya tidak ada, tetapi disangka-sangka begitu. Contoh orang kata, tahlil itu kan menyusahkan keluarga si mati. Susahnya kat mana? Susahnya kalau kita tekan keluarga si mati, kau kena buat kenduri juga tak? Kalau tak buat, kau nanti kan si mati kena azab dalam kubur tu. Itu yang menyusahkan keluarga si mati. Tetapi ghalibnya orang yang buat kenduri, dia yang pilih nak buat ataupun dia mana tak ada pilihan daripada dia untuk menolak. Biasanya dia yang suruh buat, kan? Sebab bagi dia ialah kalau dia buat tahlil, kan? Bila dia buat tahlil, sekurang-kurang nanti orang datang ramai, boleh baca Quran, boleh baca Yasin ke, boleh selawat, boleh istighfar, boleh baca sebahagian daripada Quran, boleh zikir, dan hadiahkan pahala kepada suami aku yang baru mati pagi tadi contohnya. Jadi terhibur tak isteri? Jadi kenapa itu yang kita tak nampak sudut baiknya yang ada, yang mana sudut baik pada tahlil tadi itu?
Maknanya tahlil kalau kau nak buat, buat. Kalau tak nak buat, maka jangan menyalahkan orang yang nak buat. Kerana orang yang buat, dia bukan paksa keluarga si mati kena buat. Kan? Bahkan segala peruntukan yang ada ataupun duit biaya untuk makanan dan segala macam ni bukan daripada kebiasaan, bukan daripada duit si mati tadi tu, kan? Tapi kalau guna duit si mati tu yang salah, kan? Belum diparaid duit tu kita ambil buat guna itu yang salah, kan? Jadi yang sebetulnya macam yang kebiasaan kita buat. Jadi duit kita ambil daripada orang ramai, tabung yang disediakan tadi itu terkumpul, maka kita buat kenduri contohnya. Ataupun mungkin ada di kalangan keluarga dia yang terdekat, yang kaya raya, dia keluarkan berapa nak pakai 3,000 nak buat makan-makan sikit kepada jemaah masjid yang nanti akan baca tahlil di rumah kita, di rumah si mati ni. Maka salah tak dalam Islam? Itu tak salah, kan? Jadi kadang-kadang kita tak nampak orang yang menyalahkan tu atas sebab apa. Bila disebutkan sebab-sebab tertentu, rupanya sebab itu hanya andaian semata-mata, bukan pada yang macam orang katakan. Contoh, orang kata baca Yasin malam, tuan-tuan baca tak Yasin malam Jumaat? Baik. Jadi ada orang yang kata baca Yasin malam Jumaat itu tak elok. Sebab dia apa dia? Apa sebab dia? Bukan sebab dia kata Nabi tak buat. Itu alasan yang kita kata alasan yang tak boleh diterima, kerana banyak lagi benda yang Nabi tak buat kita buat. Alasan dia yang diandaikan, yang kita tidak buat sebab itu. Apa yang diandaikan? Alasan dia kata sebab kita mengkhususkan bacaan Yasin itu sunat malam Jumaat saja. Dia kata itu sebab kalau memang kita baca Yasin dan kita khususkan Yasin ni baca pada malam Jumaat saja sunat, hari lain tak sunat, maka itu salah tak? Itu salah, jelas salah. Maka ada orang yang mendakwa kita baca Yasin atas alasan yang kita sebutkan tadi itu, tetapi sebetulnya kita tak pernah beranggapan seperti itu. Betul tak? Kan? Kita baca Yasin malam Jumaat, ya kita baca Yasin pasal itu surah yang pendek bagi kita, tak kena baca Baqarah pukul 9 belum tentu habis. Baqarah ni pukul 11 ni tuan-tuan dah ulang alik tengok jam pun belum tentu habis dia. Jadi kita ambil surah yang pendek. Apa dia? Kita baca surah Yasin, kan? Jadi sebab tu kadang-kadang ada orang yang menyalahkan kerana alasan yang diandaikan sendiri. Dia kata, ini kau khususkan baca Yasin malam Jumaat. Siapa yang mengatakan Yasin itu hanya sunat malam Jumaat? Engkau yang kata macam tu, bukan kami yang kata. Kami pasal milih nak baca Yasin malam Jumaat. Kalau nak baca hari Senin pun tak kisah juga. Maka sebab itu kita katakan bahawa dalam soal tahlil pun jangan mengandai yang bukan-bukan, yang bukan kita buat sebab itu pun. Kita tak menyusahkan keluarga si mati, bahkan si mati yang dia memilih untuk diadakan tahlil dan dia lebih terhibur bila adanya majlis tahlil. Bukan majlis nak joget-joget Hindustan ke dalam tu, tak. Kita baca Yasin, kita baca tahlil dan kita niatkan sedekah pahala kepada si mati. Salah tak? Tak salah, kan? Jadi yang diandaikan oleh pihak yang tertentu sehingga mengharamkan bacaan tahlil itu kerana andaian, alasan yang diandaikan yang kita tak pernah terlintas pun tujuan kita buat tahlil itu tujuan dia. Maka sebab itu perlu jelaskan kenapa kita menyalahkan, kenapa kita tak menyalahkan. Ala kulli hal, kita hendaklah menjadi orang yang menghiburkan orang yang menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah last kali saya nak sebutkan kepada tuan-tuan satu cerita. Satu hari Abu Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat nama dia Talha. Jadi Talha ni satu hari anak dia meninggal. Maka isteri dia bagi tahu, jangan seorang pun bagi tahu kepada Talha sampai aku sendiri yang bagi tahu kat dia. Jangan seorang pun bagi tahu pasal anak dia mati. Jadi Talha pun balik rumah. Jadi tak ada orang bagi tahu. Pasal isi dia pesan kepada orang ramai, jangan seorang pun bagi tahu kepada Talha bahawa anak dia mati. Jadi Talha pun balik ke rumah, kan? Dia tanya khabar, macam mana bang, sihat ke hari ni? Alhamdulillah sihat. Dia pun jamu makanan kat suami dia. Dibuat air, dijamu air, dibuat makan, jamu makan kat suami dia. Kemudian dihias pakai yang cantik-cantik. Dihiaslah cantik-cantik tu, maksudnya sampai suami tergoda dan akhir bersama dengan dia pada malam tu, tidur bersama suami isteri. Maka lepas dah selesai, isteri pun dah tahu, ni suami aku perut dah kenyang, masalah dia dah dapat dah, kan? Sekarang hati dia tenang, dia bahagia, kan? Maka barulah dia tanya suami dia. Dia kata, bang, kalaulah satu orang
diberi pinjam duit. Seseorang itu diberi pinjam duit. Sampai tempoh dia, hutang tu dia minta bayar balik. Maka salah tak orang yang mana, boleh tak dihalang supaya tak boleh minta? Jadi Abu Talha, jadi Talha kata tak boleh ya. Pasal benda tu benda yang dipinjam daripada orang tu, jadi orang tu nak minta balik kena bagilah, tak boleh halang lah. Maka apa kata isteri dia? Dia kata kalau begitu harap-harap awak redalah atas kematian anak awak. Pasal anak ni kan Allah bagi pinjam. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bagi, berhak tak nak tolak? Itu kan hak Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi pinjam. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala ambil balik, kita sebagai peminjam jangan halanglah. Macam mana yang awak kata tadi, kalau orang tu diberi pinjam duit, bila sampai waktu tuan dia minta duit tu balik, maka jangan halang. Jadi bilakah sesuai isteri Talha bagi tahu kat dia, lepas selesai perut dia, lepas selesai soal nafsu syahwat dia, maka barulah kita boleh seletuk elok-elok. Tapi kalau waktu perut tengah lapar, waktu tengah masalah pejabat pun tak settle lagi, bagi tahu soal ujian, mengamuk tak kawan tu? Mengamuk. Jadi teknik dia begitu. Jadi kalau nak sampaikan sesuatu hal, kita sebagai suami kepada isteri, isteri kepada suami, yang penting selesaikan, bagi dia tenang, bagi dia bahagia dulu, bagi dia hilang penat dulu, maka barulah kita boleh bagi tahu elok-elok. Jadi muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya dapat kongsikan pada malam ni. Dan insya-Allah masih kita dalam perbincangan dosa yang ke-49, iaitulah dosa an-niyahah, meratap tadi itu. Tetapi kita masuk kepada fasal yang seterusnya pada pertemuan kita yang akan datang nanti, iaitulah berkaitan dengan anjuran bersabar atas ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi sebelum saya tangguhkan majlis saya pada malam ni, ada beberapa makluman yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Yang pertamanya berkaitan dengan umrah, insya-Allah tanggal 30 hari bulan 1. Ada bulan akan datang, mungkin saya tak datanglah bulan 2 tu. Jadi 30 hari bulan 1, insya-Allah saya akan membimbing jemaah umrah yang masih ada beberapa kekosongan. Yang tuan-tuan berminat nak menyertai kami, bolehlah maklumkan kepada saya selepas daripada insya-Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dan saya tengok di belakang sana pun dah ada satu satu surat ataupun satu iklan berkaitan dengan bantuan musim sejuk. Saya tak tahu yang ada yang letak di situ kan. Jadi ini diletakkan tujuannya untuk sama-sama kita bantulah anak-anak dan saudara kita yang berada di Syria khususnya, yang mana mereka sedang berhadapan dengan sejuk yang melampau. Bila sejuk yang melampau ni tuan-tuan, dengan panas, elok kita pilih panas daripada sejuk. Sejuk ni nak buat apa pun tak boleh. Nak pergi bilik air pun bercinta tuan-tuan. Kalau boleh tahan wuduk daripada subuh sampai isyak, nak tahan. Kalau boleh nak tahan kencing daripada subuh sampai ke malam, dia akan tahan. Pasal apa? Terlalu sejuk. Nak sentuh air ni tuan-tuan, azab kan, bagi orang yang pernah alami perkara tersebut. Jadi saya tengok di belakang tu ada kata tuan-tuan boleh ambil lah seorang satu. Dan macam pasal tengok macam tak berkurang, macam banyak je belakang tu. Jadi tuan-tuan boleh ambil seorang satu, dan tengoklah apa-apa yang boleh ditengok. Dan kalau nak sumbang juga boleh kita sumbangkan dalam nombor akaun yang tertera di sini. Tapi Ustaz payahlah nak transfer je. Dan saya bercadang malam ni saya nak buka tabung, boleh? Boleh jadi lepas daripada kita solat isyak nanti, bagi tuan-tuan dan perempuan, juga bagi pihak muslimat yang mana ada sikit rezeki lebih, yang nak rasa nak bantu sikit, yang ada sikit bagi sikit lah, yang ada banyak maka itu sangat-sangat dialu-alukan. Jadi sama-samalah kita bantu sekadar yang kita mampu. Mudah-mudahan segala sumbangan dan infak kita ini mudah-mudahan menjadi bekalan kita di hari akhirat nanti. Kerana kita tak tahu kan bagaimana keadaan kita. Jadi kita harapkan mudah-mudahan infak kita yang sedikit ini, yang banyak ini, mudah-mudahan dapat membantu kita untuk memudahkan urusan kita nanti insya-Allah. Jadi lepas solat isyak nanti, saya harap, saya mohon kot ada di kalangan sahabat kita yang letak sejadah ke, juga di pihak muslimat, untuk memudahkan urusannya, boleh bantu saya untuk sama-sama kita infak sekadar mana yang kita mampu insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.